Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-10. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-11 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Dan kalau Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara yang mereka minta disegerakan, sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat kesenangan, nescaya binasalah mereka dan selesailah ajal mereka. Oleh itu kami tidak menyegerakan azab yang dimintanya. Kami biarkan orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami itu meraba-raba dalam kesesatannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat sebelum ini menetapkan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan serta pujian ke atasnya atas segala sifat dan perbuatannya sejak awal penciptaan manusia hingga manusia dimasukkan ke syurga atau neraka. Lalu ayat ke-11 surah Yunus ini menjelaskan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak segera menjatuhkan hukuman kepada golongan yang menderhakainya dengan harapan mereka akan sedar. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab membawa pandangan kebanyakan ulama dalam memahami makna kalimah isti'jalahum dengan maksud permintaan untuk disegerakan. Ia dapat difahami kerana wazan bahasa Arab yang mempunyai huruf sin dan ta memberi maksud meminta. Namun pendapat ini disanggah oleh Imam Tahir Ibn Ashur atas sebab sin dan ta itu juga boleh membawa makna kesungguhan sehingga menghasilkan banyak. Manakala bagi kalimah ya'mahun berasal dari kalimah amaha yang bermaksud bingung, tak tahu arah. Ada juga yang memahaminya dengan maksud buta hati. Bagi kalimah an-nas di dalam ayat ini terdapat perbezaan pandangan ulama terhadap maksudnya. Ada yang memahami maknanya khusus untuk orang kafir. Ada juga untuk seluruh manusia yang menggambarkan sifat manusia secara umum. Yang memahaminya secara umum berpendapat bahawa ayat ini sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dia tidak mengabulkan permintaan mereka yang buruk dan merugikan diri, harta dan anak-anak disebabkan kejahilan mereka atau kerana amarah mereka. Manakala yang memahaminya dengan makna khusus bagi orang kafir menunjukkan kepada permintaan sementara mereka untuk diberikan pembalasan seksa. Jika Allah mengabulkan permintaan mereka seperti mana segeranya dimakbulkan permintaan kebaikan, nescaya mereka pasti binasa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur
mentafsirkan ayat ke-11 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa seandainya Allah Subhanahu Wa Taala segera mengabulkan doa manusia yang meminta agar ditimpakan bencana kerana kejahilannya atau kerana bertujuan ingin melemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka meminta agar Allah segera menerima permintaan mereka untuk mendatangkan kebaikan, tentulah Allah akan menamatkan riwayat hidup mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya kepada seluruh alam dengan cara mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Oleh kerana itu, Allah membiarkan mereka yang tidak berharap berjumpa dengannya terus-menerus melakukan kesesatan. Allah tidak menghancurkan mereka sebagaimana yang berlaku kepada umat terdahulu. Tegasnya, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat bagi segenap alam, maka orang kafir dibiarkan hidup dengan aman damai, tidak dimusnahkan. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-11 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa sesetengah manusia itu kadang-kala inginkan bukti dengan segera. Jika seorang yang derhaka itu diberitahu akan diazab, maka ia akan berkata, mana dia azab itu? Kami ingin melihat sekarang juga. Jika dikatakan orang yang taat dan tunduk itu akan dikurniakan nikmat, mereka akan berkata, mana nikmat itu? Kami ingin melihat buktinya sekarang. Sedemikian juga mereka mempersoalkan, apakah Tuhan tidak sanggup mendatangkan azab sekarang? Atau adakah Tuhan tidak berupaya mendatangkan kebaikan secepat mungkin? Maka ayat ke-11 surah Yunus ini telah memberikan jawapan. Sekiranya kehendak manusia seperti itu diturutkan, maka yang akan ditimpakan kepada mereka adalah kejahatan, kehancuran, sebagaimana yang telah ditimpakan kepada umat terdahulu dengan sekelip mata. Nescaya tamatlah ajal mereka pada waktu itu juga. Hamka menyatakan lagi bahawa mereka akan diazab, tetapi bukan dengan azab kemusnahan. Mereka akan diazab dengan azab kebingungan kerana jalannya telah tersesat. Orang yang beriman, mereka percaya bahawa akan ada masa bertemu dengan Tuhannya untuk dipertanggungjawabkan amal mereka selama ini. Namun bagi orang yang tidak mahu percaya, mereka akan menjadi kebingungan. Mereka meneruskan pekerjaan menentang Rasul dan Islam. Namun Islam bertambah berkembang. Bahkan Rasul sendiri apabila bertambah diperangi, tetapi bertambah menang sehingga mereka menjadi bingung. Manakala Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi memberikan tema bagi ayat ke-11 surah Yunus ini dengan hidup orang kafir dipenuhi dengan kebingungan. Tafsiran ringkas yang diberikan adalah orang kafir yang hidup di dunia ini hanya terumbang-ambing oleh kebingungan diri sendiri yang semakin mendekat seperti orang buta. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-11 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-11 surah Yunus ini menerangkan kepada kita bahawa terdapat golongan yang tidak beriman meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyegerakan pembalasan buruk sebagai bukti untuk mereka percaya dan beriman. Mereka seperti mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengabulkan permintaan mereka. Kerana jika dikabulkan, mereka pasti binasa dengan diakhiri hidup mereka sebagaimana dibinasakan umat-umat terdahulu. Golongan ini adalah mereka yang tidak mengharapkan pertemuan dengannya. Hidup mereka sentiasa dalam kebingungan dan kesesatan tanpa cahaya iman. Ayat ke-11 surah Yunus ini mengingatkan kita bahawa bukti kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di sekeliling kita. Manusia ini terlalu berhajat kepada pembuktian di hadapan mata. Barulah mereka akan akur dan percaya. Seperti mana golongan kafir di dalam ayat ini menginginkan pembalasan buruk untuk mereka lihat di hadapan mata mereka. Bukti kebenaran azab Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka lupa bahawasanya bukti kebenaran Allah itu bukan hanya dengan terkabulnya doa dan permintaan, tetapi ia adalah di sekeliling kita. Iaitulah alam yang terbentang untuk kita hayati dan tadabbur keindahannya, sehingga akhirnya kita beriman dengan pencipta alam ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah
ayat yang keempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah. Oleh itu, tidakkah kamu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaannya? Firman-Nya lagi dalam surah Al-Mulk ayat ke-19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutup sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-10 surah Yunus ini ialah, pertama, setiap Muslim perlu menjaga lisan daripada memohon doa dan permintaan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, umat Islam perlu mentadabbur alam sekeliling serta memikirkan hikmah penciptaannya sebagai cara meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Ketiga, umat Islam perlu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat Al-Hakim, iaitu yang maha bijaksana. Dia maha bijaksana dalam mengatur tingkah manusia yang beriman kepadanya maupun yang bersikap derhaka kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.